أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan dan juga actually ini kelas kedua setelah mana kita alihkan kelas ini pada pagi Selasa tukar kepada hari Sabtu. Itu kelas tafsir maudhu'i, yang mana tafsir kita kata berdasar pada tajuk. Dan kita terangkan dahulu di awal perbahasan berkenaan dengan tafsir. Sebenarnya kaedah penafsiran Al-Quran Karim, kadang-kadang ada orang gunakan tafsir berdasar pada bahasa, kemudian ada yang menggunakan tafsir ijmali. Dia ambil himpunan beberapa ayat Quran. Itu bukan sumber. Kalau sumber kita kata tafsir ini maksur ataupun satu lagi dengan berdasar pada ra'yun. Mana kalau maksur ni maksudnya yang diambil nukilan ataupun didapati pendapat berkenaan dengan tafsir tadi daripada hadis ataupun daripada Quran atau dari kata-kata para sahabat dan tabi'in yang belajar dengan para sahabat. Itu panggil tafsir dengan maksur. Tafsir dengan berdasar pada sumber dia daripada derive daripada sumber-sumber Quran, sunnah, lepas tu para sahabat dan juga tabi'in. Adapun sumber kedua yang ra'yun, mana gunakan pendapat. Dan itu masalah sumber. Tapi cara penafsiran Al-Quran, itu kita kata ada pembahagian. Ada yang tafsili, dia ambil satu ayat Quran kemudian dia terang satu ayat tu saja. Kemudian ada yang satu kaedah lagi, dia ambil secara ijmali, himpunan 10 ayat, macam para sahabat belajar dulu, 10 ayat, kemudian pindah 10 ayat, kemudian 10 ayat. Mana setelah faham 10 ayat, baca, faham, amal, baru mereka pindah ayat baru. Dan yang kita sedang belajar sekarang ni ada tafsir dipanggil maudhu'i. Mana kita ambil berdasar pada title, cara persembahan ataupun pemahaman ayat-ayat Quran tadi digunakan sebagai tajuk, apakah isi kandungan dia. Dan kita terangkan dahulu bahawa tafsir maudhu'i ini ada dua bentuk. Satu bentuk yang kita kata sebahagian para ulama zaman sekarang ni dah tolak tak kira sebagai tafsir. Itu kaedah di mana satu tajuk disebut, kemudian dicari ayat Quran berkaitan tajuk itu daripada seluruh semua ayat Quran atau surah tertentu. Contoh macam tentang warisan harta dalam Al-Quran. Contoh macam wanita dalam Al-Quran. So itu dipanggil sebagai tafsir maudhu'i juga. Tapi dia ambil satu tajuk, dia ambil mana-mana ayat Quran yang berkaitan tajuk berkenaan, kemudian diolah, diatur dan disusun. Itu cara yang pertama lah. Cara kedua yang ini, yang kita sedang belajar sekarang ni, dia berdasar ikut kepada surah-surah Al-Quran. Dia bukan berdasar pada tajuk, dia berdasar pada surah Al-Quran. Dia contoh macam Al-Fatihah, apa kandungan yang ada dalam surah Fatihah, apa kandungan dia, apa kehendak dia dan sebagainya, berdasar pada keseluruhan. So jadi kalau saya belajar tafsir maudhu'i, contohnya bila kita lihat contoh macam surah Al-Fatihah pendek, kita boleh terus terangkan macam kita sedang belajar sekarang. Tapi kalau surah-surah yang panjang seperti Al-Baqarah, kita nampak macam kalau orang tak belajar tafsir maudhu'i, dia akan lost. Tahu lost, dia macam tiba-tiba tengah cerita tentang hidayah Quran, tiba-tiba masuk tentang Adam AS, tiba-tiba masuk tentang Bani Israel, kemudian tiba-tiba tentang orang pergi pindah kiblat, tiba-tiba kisah Ibrahim. Dia macam plot tu berbagai-bagai. Sedangkan sebenarnya kalau kita perhatikan balik macam dalam tajuk ni, insya-Allah nanti bila kita ikutkan sampai Baqarah nanti, kita akan jumpa sebenarnya dia walaupun nampak banyak, tapi sebenarnya tafsir maudhu'i yang ni penting. Macam bila kita lihat, nanti kita akan belajar nanti sampai Al-Baqarah nanti, dia ada pembahagian. Contoh Al-Baqarah tu kita nampak panjang. Kan 250 ayat dia dalam 256 ayat. Panjang. Nampak panjang ayat dia. Tapi bila kita perhatikan balik, sebenarnya tajuk surah Fatihah Al-Baqarah ni macam para ulama nyatakan penjelasan berkenaan manhaj khilafah untuk umat ini. Mana penjelasan khilafah dalam Quran Karim ini, macam mana seorang manusia tadi diberikan khilafah, satu bangsa atau satu umat diberikan khilafah, macam mana mereka ditarik daripada mereka khilafah, mana penguasaan di muka bumi. So contoh macam start daripada ayat 1 sampai 20. Kalau kita Al-Baqarah tu 1 sampai 20, dalam ayat berkenaan itu pendahuluan, di mana para ulama menyatakan di situ duduknya penjelasan berkenaan dengan
Al-Quran ini sebagai petunjuk. Dan siapakah yang dapat petunjuk? Siapa yang tak dapat petunjuk dengan Al-Quran ni? Siapakah yang boleh terima hidayah Al-Quran? Siapa tak boleh terima? Kan kita tengok ayat pertama Al-Baqarah nanti, Alif Lam Mim dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Okey, stop daripada start hudal lil muttaqin. Bawah tu start daripada ayat yang apa, hudal lil muttaqin tadi sampai ayat ke-6 sampai ayat ke-20 sebenarnya menceritakan berkenaan dengan siapakah orang-orang yang dikira sebagai bila Quran petunjuk, orang bertakwa dapat. Siapa tak dapat? Orang kafir. Orang munafik. Munafik pecah dua pula. Munafik yang kafir terus, munafik yang ragu-ragu, kejap ya, kejap tidak. Mana Allah Ta'ala beri contoh. Dia sampai ke-20 itu tajuk dia. Lepas ayat ke-21, dia mula masuk kepada tajuk berkenaan dengan Allah Ta'ala ungkit pada manusia tentang apa, tentang nikmat diberikan, tentang apa Allah Ta'ala jadikan manusia ini dan orang sebelum manusia, sebelum daripada yang di hadapan mata kita sekarang. Jadi siapakah Tuhan lain patut disembah? Okey, kemudian masuk pada pembuktian Rasulullah SAW sebagai utusan Allah Ta'ala. Kemudian dia rentetan tu masuk sampai berkisah Adam AS. Mereka kalau kita tengok 1 sampai 39, dia lingkungan dia tajuk sampai bertajuk khilafah tadi. Pendahuluan dan khilafah. Masuk ayat ke-40, dia dah mula bincangkan berkenaan dengan tajuk apa? Kenapa Bani Israel ini layak ditarik daripada mereka penguasaan. Start sampailah ayat apa? Juzuk yang kedua tu, Sayyidul Sufaha tu, dekat situ dia tukar lain. Mana kalau saya baca kisah Ibrahim apa buat binaan dan sebagainya sampai ayat sebelum juzuk kedua tu, semua dalam tu kisah dia apa? Bani Israel, perangai mereka, kelakuan mereka dengan Musa, perangai mereka dengan Muhammad SAW, ataupun penolakan dakwaan mereka bahawa mereka terlibat dengan Ibrahim AS. So, itu susunan dia. Nampak panjang, tapi itu susunan dia. Betul kita masuk juzuk yang kedua, start situ, kenapa umat Muhammad ni layak dan apa yang bolehkan mereka layak dapat apa khilafah. Itu panjang, tapi kita kata itulah cara tafsir maudhu' ini diatur. Dan alhamdulillah buku yang kita bincangkan ni, kita bahaskan ni, dia dibuat bukan oleh seorang ulama saja, bahkan sekumpulan ulama tafsir dia sekumpulan ulama tafsir di apa Jami'ah Syariqah di Emirates. Jadi apa penafsiran dan juga apa cara mereka ni ramai, bukan seorang ramai. Mereka adalah sekumpulan ulama yang ramai, cuma di bawah pengawasan atau penyayaan Dr. Mustafa Muslim. Itu dia seorang selia, tapi dalam masa yang sama penafsiran ini atau ni dibuat oleh sekumpulan lebih dari 20 orang para ulama tafsir dan ilmu Quran. Jadi kita kata benda ni memang kita kata straight to the point. Tak ada kita perbahasan yang panjang lebar sampai kita bentuk yang ni ataupun tidak Dan bahkan kita macam hari tu dia pembahagian dia buat macam biasa. Maka kita buat tafsir yang macam Ibnu Katsir dan sebagainya, tajuk masih lagi sama. Cuma dalam tu mungkin banyak riwayat lah, siapa riwayat dan sebagainya. Kita ada footnote je terus. Maka kalau siapa nak sambung baca berkenaan dengan penjelasan dan sebagainya, maka boleh buka footnote dan boleh baca di situ. Dan kebetulan kita kata apa studennya hari ni bukan student yang biasa. Saya rasa saya ambil dari awal lah. Ambil dari awal daripada isti'adzah dulu. Pasal kebetulan orang yang depan saya ni bukan orang yang biasa datang. Pasal yang biasa datang tu dia dah masuk dalam tajuk dalam muka surat diorang sampai muka surat yang ke muka baru. Facebook baru. Ya, okey. Jadi di sini yang diorang sampai dalam muka surat yang ke okey. Diorang bincang sampai muka surat baru ni yang ke 14. 14 tu, Dan kita boleh tengoklah daripada awal insya-Allah daripada tajuk isti'adzah. Baik. Isti'adzah. Mesti bincang isti'adzah dulu tajuk ni. Dia kata apa? Muka surat 1 kot. Start 1 dulu. Kebetulan orang muka semua dah baru, kita start 1. Baik. Isti'adzah. Mana isti'adzah ni sebenarnya pelafazan a'udzubillahi minasyaitonirrajim tu dipanggil isti'adzah. Perbuatan contoh macam kalau kita bismillahirrahmanirrahim, basmalah. Okey, kalau contoh macam astagfirullahalazim, istighfar. Kalau Allahu akbar, takbir, kan? Alhamdulillah, tahmid. So, jadi isti'adzah perlakuan atau pelafazan atau perbuatan meminta perlindungan dengan Allah Ta'ala. Isti'adzah. Isti'adzah itu perbuatan meminta perlindungan daripada Allah Ta'ala. Jadi macam ringkasan yang lain lah. Para ulama dalam membahaskan benda ni tak perlu pada ini. Baik. Di antara rahmat Allah Ta'ala terhadap umat Muhammad SAW adalah dia menunjukkan mereka kepada perkara yang akan membaiki dunia mereka dan akhirat mereka. Mana itu cara. Mana kita kata memang rahmat Allah Ta'ala yang terbesar. Allah Ta'ala berikan kita hidayah yang mana dia tunjukkan kita kepada benda yang elokkan dunia dan akhirat kita. Itu pasal kita kata Islam ni adalah solution kepada semua benda dalam kehidupan kita. Masalah kemasyarakatan, masalah kekeluargaan, masalah jiwa individu itu sendiri, masalah kenegaraan, masalah hubungan dengan non-Muslim, semua sekali Allah Ta'ala berikan sebagai aturan.
Jadi dia kata, dia mengajar kepada mereka, kepada manusia ni, umat Muhammad ni, bagaimana mereka boleh menjaga masalah-masalah mereka. Serta apa yang dapat mereka tentang, lawan musuh-musuh mereka dengannya. Mana apa benda yang boleh menyebabkan manusia ni lawan musuh-musuh, maka Allah Ta'ala beri semua sekali. Pasal kita ni ada musuh. Seorang Muslim, seorang mukmin, musuh dia ada banyak. Tapi kita kata dalam lingkungan macam orang kumpulkan, nafsu dia sendiri musuh dia. Macam tu dalam Quran kalau Allah Ta'ala sebut azwajukum inna min auladikum wa azwajukum aduwwul lakum fahdharuhum. Kadang-kadang keluarga pun jadi. Tapi yang paling kita kata syaitan itu sendiri, orang munafik, orang kafir, orang musyrik dan sebagainya, itu musuh. Tapi musuh yang terbesar. Musuh yang terbesar mereka. Oleh kerana musuh mereka yang terbesar adalah iblis, dia itu Allah Ta'ala mengajarkan mereka, itu umat Islam ini, bagaimana mereka dapat memelihara diri mereka serta harta mereka, keturunan mereka daripada kejahatan iblis. Pasal kita kata betul, manusia ni musuh dia banyak. Hatta mungkin kadang keinginan diri sendiri adalah musuh dia. Desire yang dia ada. Walaupun kita kata desire tadi tak lagi dosa. Manusia tu bila dia ada desire, dia nak makan, tak dosa, tak salah. Dia nak kahwin, tak salah. Mana suka harta, tak salah. As long as benda tu halal, laksanakan, tak ada masalah. Bahkan pahala dapat. Bila orang tu letakkan di tempat yang halal, pahala itu dapat. Musuh, tapi musuh terbesar yang confirm adalah apa? Iblis. Tak ada lagi besar. Memang kita kata, tapi orang kata your enemy is yourself tu, itu actually kena define balik. Maksud dia kalau orang kata enemy manusia ni, dia punya obstacle terbesar dia adalah diri dia sendiri, tu salah. Pasal kadang-kadang kita kata keinginan kita bukan menjadi dosa. Nafsu, macam dalam hadis Nabi SAW, seorang sahabat Nabi SAW yang miskin pernah jumpa Nabi dan dia bertanya, ya Rasulullah, kan orang kaya ni dapat macam-macam, kan? Dia jihad macam kami jihad, puasa macam kami puasa, solat macam kami solat. Kami solat, diorang solat. Kami puasa, diorang puasa. Diorang puasa macam kami puasa. Kami jihad, diorang pun jihad. Diorang jihad macam kami jihad. Tapi diorang ada harta. Lebih diorang ada harta, diorang boleh sedekah. Kami miskin, tak ada harta nak sedekah. So Nabi SAW pun terangkan kepada para sahabat yang miskin-miskin ni, Nabi terangkan mana bangun pagi seorang kamu ni pada 360 sendi badan dia ada sedekah. Semua ada sedekah. Mana dia tolong orang susah sedekah, dia sekini sedekah, dia senyum sedekah. Lepas tu sampai peringkat Nabi kata apa? Wa fi bud'in yahadikum sadaqah, dan pada kemaluan seorang kamu ada sedekah. So para sahabat macam pelik, ada kata, ya Rasulullah, ayati ahduna syahwatah walahu sadaqah walahu ajr. Dia kata, ya Rasulullah, adakah seorang tu datang syahwat dia sendiri, keinginan dia, desire dia, tapi dapat pahala pula? Kan bukan kan kita kata kita dengan Allah Ta'ala ni, benda tu mesti bentuk orang kata pengabdian diri semata-mata. Mana mungkin kita kata keinginan kita seronok-seronok tiba-tiba dapat pahala. So Nabi kata pada dia apa? Nabi kata, adakah kau nampak kalau sekiranya dia letak benda berkenaan, desire dia tadi, kepada benda yang haram, dia dapat dosa? Maka para sahabat kata, ya. Nabi kata macam tu dah juga. Bila dia letak pada benda tu yang halal, maka dia dapat apa? Pahala. So jadi maksud dia desire tu tak musuh lagi. Musuh terbesar kita adalah Iblis. Iblis dan juga tentera-tentera dia. Dia actually kena faham. Nanti kita akan tengok. Dia sebenarnya lafaz Iblis ni seekor jin. Salah satu seekor jin. Dan bila kita tengok Iblis ni punya, kita panggil apa? Kedudukan dia ni nama satu jin daripada jin-jin yang banyak. Dan jin yang banyak ni kita kata yang jahat, yang degil, yang tak iman panggil syaitan. Hatta manusia jahat panggil syaitan. Allah Ta'ala pernah gedar orang-orang yang menjadi konsultan kepada munafik. Konsultan, penasihat. Bila Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 11, 12, 13 ayat awal tu, Allah Ta'ala kata apa? Wa idza qila lahum wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Bila mereka bertemu dengan orang beriman, mereka kata apa? Kami beriman, orang munafik ni. Wa idza khalau ila syayatinihim, bila mereka bersendirian dengan syaitan-syaitan mereka. Allah tak masukkan syaitan tu maksud dia orang munafik bela setan kat rumah. Tapi digelar syaitan-syaitan tadi kepada apa? Mana-mana orang yang degil, tak nak masuk Islam, tak dengar cakap, itu syaitan. Bahkan dalam hadis Nabi SAW kita Nabi gelar berkenaan dengan apa anjing dan sebagainya yang tertentu, anjing gila anjing yang jenis mata tu, dia tak boleh taat, tak boleh patuh. Itu sebab kenapa jengkel orang tu bela-bela pun anjing tu gigit juga tuan dia. Kan sayang-sayang pun bunuh tuan pun ada. Jadi anjing ni actually dia memang tak boleh patuh. Bahkan Omar sendiri pernah dalam satu riwayat dia pernah dibawa kepada dia kuda daripada Eropah. Pasal Omar ni besar. Kan besar tak besar, dia kalau naik keledai kaki dia cecah lantai. Keledai
Kan naik kaki cita lantai. Kita naik tergantung lagi kaki kan. Dia naik kaki dia cecah dia, cecah tanah. Jadi bila orang bawa pada dia kuda daripada Eropah, dia naik kuda terjatuhkan dia. Naik kuda jatuhkan dia. Lalu dia kata apa? Ma hamaltumuni illa ala syaitan. Korang ni sebenarnya tak bawa aku naik melainkan ke atas ekor syaitan. Sebab apa dia kata macam tu? Sebab Nabi ada lewatkan hadis yang lain, dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi dah sebut satu hadis tu dari Bukhari. Nabi kata apa? Al-khailu, kuda tu, ma'kudun, terikat, binawasihal khair ila yaumil qiyamah, terikat kuda tu pada ubun-ubunnya kebaikan sehingga hari kiamat. Maksudnya kuda ni binatang, contohnya dia kuat, gagah, lari laju daripada manusia, tapi manusia ni ada capability untuk jinakkan dia. Tapi kalau tak boleh jinak juga tu, macam Umar kata, ni syaitan, tak boleh patuh. So manusia degil ke panggil syaitan. So syaitan ni bukan kita panggil, dia bukan nama, dia lebih pada sifat. So anytime dalam Quran kita nampak syaitan ni, dia gelar pada sifat. Dan sifat tadi boleh balik pada, referring kepada syaitan jin, boleh jadi refer pada syaitan manusia. Boleh refer pada syaitan jin, boleh refer pada syaitan manusia. So dia tak relate kepada satu bentuk. Iblis ni seekor daripada jin yang degil, yang lepas daripada asalnya dia ni nama dia Iblis, tapi lepas tu dia dipanggil dan digelar Allah Ta'ala sebagai syaitan. Surah Al-Baqarah kan, kita akan bincangkan nanti macam mana nama dia asalnya dia ni Iblis. Allah Ta'ala sebut pada dia, contoh macam kita lihat dalam surah Al-Baqarah 34 kan, Allah Ta'ala nyatakan apa? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafir. Mana ingatlah ketika kami kata pada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Mereka semua sujud. 34, 35, 36 Okey, 36 35 34 betul, 34. Jadi fasajadu, mereka semua sujud illa iblis, kecuali iblis saja. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, dia enggan dan juga menyombong, maka dia masuk golongan kafir. Kemudian Allah Ta'ala sambung cerita, wa qulna, dan kami kata, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, wahai Adam, tinggallah engkau dan isteri engkau dan syurga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, makanlah kamu dari syurga ni suka hati kamu. Apa nak makan, makanlah. Wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan kamu dekati pokok ni, satu pokok dia. Fatakuna minaz zalimin, maka kamu akan jadi kalangan orang yang zalim. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Ayat berikutnya 36. Fa'azallahumash. Ikutkan sepatutnya iblis lagi lah. The context is still, tak putus tau. The context is still, ayat tu masih lagi menyambung. Tapi tiba-tiba, fa'azallahuma syaitan. Maksud dia dalam ayat yang sama, sedangkan kita akan balik daripada ayat 30, karakter yang ada daripada awal tadi adalah Allah, para malaikat, Adam, kemudian pada ayat yang ke-34 tu keluar nama Iblis. Kan, ada 4 karakter dah ni. Lepas tu dalam ayat yang ke-35 campur isteri Adam. Kan, uskun anta wa zawjuka. So jadi 5 karakter dah. Tiba-tiba ayat 36 tambah satu lagi karakter. Syaitan. Kan? Yang bergaduh tak ikut perintah Allah Taala tadi adalah iblis. Tiba-tiba datang keluar makhluk baru pula, syaitan. Di sini para ulama bahas kan. Dia kata syaitan ini adalah bukan lagi nama. Dia sifat. Pasal Allah Taala gelar dia sebagai syaitan setelah dia kufur. Sebelum dia kufur, nama dia iblis. Lepas dia kufur, dia termasuk sama dia. Tak kira dia ni besar ke kecil, kan? General ke, sarjan ke, corporal ke, sekalipun, dia syaitan saja, degil saja, tak dengar perintah Allah Ta'ala, tak patuh perintah, maka dia dipanggil syaitan. Habis, stop situ je. Sebab nama, dia pasal konteks cerita dia tak habis lagi. Tu bila kita kata iblis ini, kalau kita sebut berkenaan iblis satu jin. Seekor jin daripada banyak-banyak jin. Jin banyak. Ya, macam kita manusia ni ramai, jin pun macam tu juga. Tapi banyaknya jin ni tadi, kita kata apa, ikut daripada kedudukan dia masih lagi apa, kita kata tak ada makhluk lain atas dia. Contoh macam ni, kita kata yang ada kat dunia ni 3 yang berfikir. Yang fikir ni, yang mentadbir ni 3. Manusia, jin, malaikat. Sebab berdasar pada hadis Nabi SAW dan hadis Sahih Muslim, Nabi kata apa? Khuliqatil malaikatu min nur, diciptakan para malaikat daripada cahaya. Wa khuliqal jan, dan diciptakan jin mim marijim min nar, daripada api yang menyala. Wa khuliqa Adam, dan diciptakan Adam kama wasifalakum, macam mana cerita kepada kamu. Dan Quran kamu dengar kan, macam itulah Adam diciptakan. So jadi secara tak langsung relate pada ini. Dan bahkan bila Allah Ta'ala letakkan tanggungjawab dan sebagainya pada jin dan manusia. So iblis ni bukan malaikat, dia menjin. Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 50. Surah Al-Kahfi ayat 50, Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis
Dan ingatlah ketika mana kami kata pada para malaikat, sujudlah kamu semua pada Adam. Mereka semua sujud kecuali iblis. Allah Ta'ala kata apa? Kana minal jin. Kana minal jin. Dia ni adalah daripada kalangan jin. Fa fasaqa an amri rabbih, maka dia fasik, dia menentang daripada perintah Tuhannya. Dia haka nampak? Jadi secara tak langsung kita faham bahawa dia jin. Cuma macam kita tahu nanti akan datang bila kita baca Al-Quran nanti, lafaz syaitan itu muncul sebab apa? Sebab apa-apa yang menyerupai berdegil, berperangai macam iblis tadi tu, macam dilawan Allah Ta'ala, perintah Allah Ta'ala ditentang, maka dia terus masuk syaitan. Tak kira apa saja. Cuma normally kita asingkan dia bila sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim, dia lebih refer kepada tajuk syaitan tak nampak. Syaitan nampak, itu manusia ni ada diplomasi. Boleh tanya sikit? Sila. Kadang-kadang dia membahaskan ini jin, tetapi dia kata iblis adalah turunan malaikat. Adakah betul? Salah lah. Itu malaikat dia yang ingkar. Itu sebab contoh mudah, simple Contoh dalam surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf, ambil ayat yang ke 17. Al-A'raf 17. Sebab dia orang kata Itu saya tahu pendapat tu. Punca sebab apa? Sebab orang silap faham. Sebab dia kata ketika awal ayat-ayat yang menceritakan berkenaan surah sujud tu, kita baca, ayat tu berbunyi apa? Itu je ayat yang datang, dia kata wa idh kunna lil malaikah. Kan? Mana-mana ayat, dan ingat kita mana kata pada malaikat, sujud daripada Adam. Semua sujud kecuali iblis. Mana arahan pada para malaikat. Jadi iblis kena sekali. Problem dia sekarang ni dekat dalam syurga ataupun kawasan Adam jadikan, tak ada makhluk lain, malaikat je di kawasan tu, termasuk seekor jin. Okey, sebab kita kata jin, tengok dalam surah Al-A'raf ayat 17. 16. Allah Ta'ala kata apa? Bila Allah Ta'ala kata apa? Qala ya iblisu ma laka alla tasjuda idza amartuk. Allah Ta'ala kata, "Hei iblis, apa pasal kau tak sujud ketika aku perintahkan kau?" Kan? Dia kata apa? Ana khairum min. Qala ana khairum min. Aku lagi baik daripada Adam. Khalaqtani, kau ciptakan aku ya Allah, minna daripada api. Api. Minar, api. Dia nur, cahaya. Dia beza. Minar. Wa khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin, kau jadikan dia daripada tanah. Dan Allah sebut dalam surah Ar-Rahman. Kan Allah Ta'ala kata apa? Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah Ta'ala ciptakan manusia daripada tanah liat yang keras macam tembikar. Wa khalaqal jan. Dan Allah Ta'ala jadikan jin mim marijim minar. Daripada api yang menyala. So konsep dia, maksud dia api itu adalah jin. It's not actually, bukan malaikat. Confirm, jelas dengan dia sendiri mengaku, dia kata aku kau jadikan Allah daripada jin, daripada api. So dia refer diri dia sebagai apa? Bukan malaikat. Okey. Sebab apa dia duduk kat syurga? Okey, para ulama bahaskan, dia kata apa? Dia ni banyak ibadat. Banyak ibadat, punyalah hebat ibadat dia, sampai Allah Ta'ala bagi dia lepak dengan malaikat. Duduk dengan malaikat, berjalan dengan malaikat dan sebagainya. Para malaikat bukan perangai macam dia. Para malaikat tidak ada penentangan. Allah Ta'ala kata malaikat ni la ya'suna ma amarahum. Mereka tak ingkari apa yang Allah perintah pada mereka. Mereka tak derhaka langsung. Kepahaman kita yang malaikat Azazil adalah nama dia. Azazil tu bukan nama daripada Quran, daripada hadis. Itu Israiliyat. Ya, tak ada kaitan dengan hadis Nabi SAW. Nama iblis tu adalah Azazil. Oh, pun salah juga. Pasal Allah Ta'ala sebut dalam Quran, nama dia iblis. Kalau tak kata iblis, Allah Ta'ala panggil dia iblis. Dan bahkan nama iblis tadi pun tak perlu yang penterjemahan. Pasal dia kata dalam Al-Quran Al-Karim memang banyak nama-nama yang dipanggil sebagai nama ajam. Contoh macam Ismail, Ibrahim, Yunus dan sebagainya. Itu bukan nama-nama Arab. Even Adam is actually bukan nama Arab. Adam is actually bukan nama Arab. So, jadi bila perbahasan macam ni, macam Hatta Ibnu Katsir nyatakan, mana nama bukan Arab, tak payah kita bincangkan. Macam iblis tu nama dia. Cuma perangai dia, lepas kan kita kata ikut rentetan tadi. Start ayat 34 dia nama iblis. 36 Allah Ta'ala gelar dia apa? Syaitan. Dan bahkan dalam ayat 27, ayat yang 27 surah Al-A'raf ni Allah Ta'ala kata apa? Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, la yaftinakum syaitan, janganlah syaitan perdaya kamu. Jangan syaitan perdaya kamu. Kama akhraja abawaykum minal jannah, macam mana syaitan keluarkan mak bapak kamu daripada syurga. Kama akhraja abawaykum minal jannah. Macam mana syaitan keluarkan mak bapak kamu daripada syurga. Syaitan dimasukkan syaitan mana? Mana syaitan lain lagi? Iblis itu, iblis itulah yang ketua dia tadi. Dan bahkan dia lah lepas tu, bila Allah Ta'ala halau, dia turun, dia dakyah balik pada kaum dia, jin tadi, supaya kerja untuk macam mana yang dia buat. Mana ajak manusia masuk neraka. Itu je. Yang konsep tak ada lain dah yang bekerja untuk benda ni. So, dari segi asasnya, mengatakan dia di malaikat ni ada masalah. Sebab apa? Dan Prestika panggil Lucifer tu fallen angel. Itu Israiliyat.
Israeliat. Mana Lucifer dia panggil fallen angel, angel yang jatuh, yang terbuang. Mana malaikat yang terpinggir kerana degil tak dengar ni, di malaikat dia kata. Tapi dalam Islam, tradisi Islam, kita tak pernah terima pernyataan bahawa malaikat iblis malaikat. Sekarang kita kepahaman kita lah, dalam apa yang kita baca dalam basic lah, bukan ini in detail, right? Ustaz explain in detail tafsir. Dalam kita punya fikiran, iblis adalah malaikat. Kemudian jin adalah tentera-tentera. Oh, salah. Macam tu. Itu saya faham. Itu sebab kenapa dalam tafsir ni kita belajar mengetahui dan memahami kehendak Al-Quran. Macam kita kata dalam tradisi masyarakat kita, bukan setakat benda tu daripada Quran. Dongeng Melayu pun masuk. Betul? Kan dongeng Melayu, contoh macam bulan Safar buat apa dan sebagainya. Nabi tak pernah ajar, tapi kita buat. Kan? So macam kita kata secara asasnya kita tak boleh nak masukkan benda berkenaan pemahaman Al-Quran Karim ni dalam konteks awal. Nanti kalau ada ni akan minta dekat kalau diorang terjemah balik, diorang print balik, kita ada mukadimah awal berkenaan tafsir. Penafsiran dengan akal atau tak merujuk pada Quran hadis, Quran dengan kata-kata sahabat, Quran kata tabi'in, rejected. Di pasal Quran ini perlu difahami dengan Quran dulu. Sebab Allah Ta'ala turun Quran, kita nak faham Quran tu, maksud dia apa? Tengok Quran juga. Contoh macam iblis dalam ayat surah Al-Baqarah tu kan, start baca Quran, dalam Al-Baqarah keluar. Dan ayat 34 nama iblis. Nak tahu iblis siapa? Jangan tengok dia saja. Jangan tengok ayat tu saja. Kalau tengok ayat tu saja, kita akan kata dia malaikat. Sebab Allah Ta'ala kata apa? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Okey. Tapi dalam ayat, kalau kita ambil ayat lain, contoh macam ayat Al-Kahfi 50. Tahu tak kata apa? Kana minal jin. Dia ada kalangan jin. Mana tak ada kaitan dengan malaikat. Cuma bila malaikat sujud, malaikat lagi mulia daripada dia. Sujud. Datang dia tak sujud apa pasal? Contoh macam inilah. Katakanlah dekat Malaysia ni, kita ni rakyat Malaysia. Kemudian ada seorang rakyat daripada Nepal. Confirm lah rakyat Nepal. Ketika Ustaz Ali Hazim ingatkan saya kata kat dia. Dia tunjuk kat sini tadi. Katakan seorang rakyat Nepal. Okey. Agung lintas depan jalan raya, jalan orang Kaja 14 ni. Dia semua orang kena, katakanlah ikut peraturannya kena hormat. Kena berhenti kereta dan sebagainya. Datang dia dia kena semua turun sujud, duduk lutut lah, melutut, contohnya macam melutut. Okey, sultan lintas kena lutut. Katakanlah. Di Malaysia sekarang kita melutut tinggal Mana kena cuma berhenti kereta je. Polis berhenti. Okey. Katakanlah seorang rakyat Nepal ni, dia bukan rakyat Malaysia. Tak faham, bukan tak faham, dia faham. Dia dah duduk Malaysia lama. Dia tahu merah ke hijau, biru ke kuning kan. Minyak tu dia faham. 2 ke 3 dan berapa ringgit kan? Berapa kan? Dia tahu. Jadi problem sekarang ni dia bukan rakyat. Tapi bila duduk kat sini, duduk kat Malaysia, lepas tu kemudian bila agung lintas, sepatutnya apa dia buat? Kalau maknanya katakan dia lintas buat suka hati dia. Apa orang akan cakap? Dia boleh kata aku bukannya rakyat Malaysia, apa sebab aku kena sujud pula? Aku kena duduk pula. Tapi berada di tanah berkenaan. Jadi bila para malaikat, bila Allah Ta'ala perintah kepada malaikat, semua sekali kena sujud. Tiba-tiba datang dia seorang duduk macam tu. Jadi lepas tu Allah Ta'ala kata, dalam ayat lain Allah Ta'ala kata apa? Ya iblis, malaka ala tasjuda lima khalaqtu biyadai. Kenapa kau tak sujud wahai iblis kepada benda yang pada satu benda yang aku cipta dengan tanganku sendiri? Astakbarta, adakah kau telah sombong? Am kunta minal alin, atau kau jadi golongan tinggi? Allah Ta'ala soal. Kau tinggi lagi ke dengan malaikat? Malaikat kena sujud, asal kau tak sujud? Soalan Allah Ta'ala tu mana? Astakbarta, adakah kau sombong? Adakah kau sombong? Ataupun kau menjadi di golongan yang tertinggi, yang tak perlu sujud dah? Nak tanya ni. Jadi iblis kata, iblis jawab balik. Aku lagi baik daripada dia. Masalah ni, dia seorang je. Satu dia je. Dan ini kita kata masalah dalam masyarakat kita, Israeliat yang banyak. Israeliat yang tak ada kaitan daripada hadis Nabi. Nabi tak pernah ajar. Ini yang masuk, menyerap. Mana fahaman ahli kitab, dongeng Melayu tentang dewa-dewi dan sebagainya. Kan, dongeng zaman Sriwijaya masuk. Dia jadi adapt, tak ada orang menyamakan. Tak boleh. Dan Israeliat ni salah satu, kita kata, apa-apa dalam Bible, dalam Old Testament, New Testament, tak boleh jadikan rujukan untuk memahami Al-Quran. Pasal kita dalam memahami Quran dulu. Quran diterangkan oleh Quran sendiri. Kemudian Quran dengan hadis Nabi. Pasal kita macam kita solat kan, aqimus solat. Macam mana nak solat? Tengok Nabi ajar macam mana. Wa atuz zakat, tunaikan zakat. Berapa kadar dia, berapa harta dia. Tengok Nabi kata apa. Kalau kita datang, kita kata, ikut dalam Bible. Matilah. Ikut dorang dulu pun ada juga panggil apa, usury, USURY Ada orang pun ada juga bayaran ni ufti dan sebagainya kepada Tuhan. Soalan sekarang ni, adakah sama nilai mereka dengan kita? Tak. Pasal apa dalam Quran, nak faham kena tengok dalam Quran
Lepas tu Quran dengan hadis. Lepas tu Quran kata-kata sahabat. Sebab apa sahabat? Para sahabat belajar Quran bukan macam kita. Mereka belajar Quran 10 ayat, faham, hafal, amal, baru mereka pindah baru. Lepas tu 10 ayat lagi. Macam tu mereka belajar. Dan tabi'in yang belajar dengan para sahabat pun kata, kami diajarkan oleh orang yang belajar dengan Rasulullah, dan mereka kata, kami dulu belajar dengan Rasulullah macam ni. So, jadi diorang punya pendapat, kata-kata tadi berkenaan penafsiran Al-Quran Karim diterima selepas daripada Quran-Quran, Quran hadis, Quran kata-kata sahabat, Quran kata tabi'in. Tu beza dia. Pasal, jadi kalau kita masuk, hatta bahasa Arab pun naik apa? Nombor 5. Jangan ambil bahasa Arab nombor 1 atau 2 atau 3, atau lepas Quran hadis bahasa Arab, tak boleh. Sebab kita kata apa? Sebab dalam Islam ni ada istilah syarak, ada istilah bahasa. Every time kita read any sentence, dia ada segi syarak. Dari segi syarak maksud dia penjelasan maksud tadi daripada Allah dan Rasulnya, dan melalui para sahabat punya periwayatan. Dan juga satu lagi apa? Bahasa. Yang bahasa ni mungkin tak rujuk Rasulullah pun. Macam syair jahiliah, penggunaan asal bahasa Arab, bangsa Arab pakai bahasa tu untuk apa. So, jadi benda tadi mungkin tak ada kaitan sumber daripada wahyu, ilham manusia lah. Tapi dalam masa yang sama, kita tak boleh faham Quran macam tu. Sebab saya nak bagi contoh. Dulu saya kata apa? Surah Al-An'am ayat 82. Al-An'am 82. Dalam ayat berkenaan, ini dalam hadis Bukhari Muslim yang datang, tentang asbabun nuzul, tentang kisah tentang ayat tu. Ayat tu turun, kemudian ada berlaku kisah di kalangan para sahabat. Dalam Al-An'am 82 tak menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina manu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Okey, kalau kita baca ayat sebelum dia, Allah Taala sudah terangkan berkenaan orang beriman. Siapakah orang beriman, siapakah orang yang akan masuk syurga, Jadi Allah Taala nyatakan alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang beriman itu adalah orang yang beriman dan tak campurkan iman mereka dengan kezaliman. Jadi lafaz zulmin tadi, okey, ikut bahasa Arab, ikut bahasa zalim lah, meletakkan benda bukan bertempatnya dan sebagainya, ataupun kita kata pukul orang, rampas harta orang, zalim. So wording zalim tadi, kita faham zalim macam tu. Kalau kita sebut, bahkan saya pernah dengar seorang khatib di masjid, dia khutbah Jumaat, kemudian ketika itu dia tegur berkenaan dengan orang sibuk pergi tunjuk perasaan. Lepas tu dia kata, tuan-tuan sekalian, dia kata Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, dan menyekat jalan raya adalah kezaliman. Disebut macam itulah. Dia pakai ayat tu. Ini pasal segi bahasa betul. Masalah hanya dari segi syarak. Para sahabat dengar ayat tu, diorang datang ramai-ramai jumpa Rasulullah. Ni ada Bukhari Muslim. Datang jumpa Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, turun ayat, kau perintah kami solat kami mampu, kau suruh kami sekian kami mampu, semua kami mampu, jihad kami mampu. Ayat ni kami tak mampu. So apa? Sebab dia kata, ya Rasulullah, Nabi kata kenapa? Dia kata, wa ayyana la yuzlimu nafsah. Siapakah dengan kami yang tak zalimi diri sendiri? Maksud dia, para sahabat faham lain pula. Apa dia faham? Para sahabat faham benda tu dosa. Kan doa Adam AS, Rabbana zalamna anfusana, kan? Okey, wahai Tuhan kami telah zalimi diri kami, maksudnya kami telah berdosa. So para sahabat kata, bila Allah Taala kata orang-orang yang beriman tak campur iman mereka dengan kezaliman. Soalannya sekarang, kezaliman tu apa benda tu? Zalim pukul orang ke atau berdosa? So para sahabat faham dosa. Sebab dia kata ikut doa Adam, zalimi diri sendiri, maksud dia dosa. So siapa tak berdosa? Soalan. Orang beriman tak campur diri mereka dengan kezaliman, tak ada campur diri iman mereka dengan dosa. Walam yalisu imanahum bidzulmin, tak campur iman mereka dengan dosa. Siapa yang tak berdosa, dia kata Rasulullah? Siapa tak berdosa? Lepas tu Nabi pun kata apa? Bukan macam kamu faham. Pula. Ikut perkataan tu nyata, jelas, mudah, simple. Tapi bila Nabi kata, bukan macam yang kamu maksudkan, kamu fahami. Kamu tak dengar ke firman Allah Ta'ala? Allah Ta'ala kata berkenaan kata-kata hamba yang soleh, itu Luqman. Okey. Dia nasihatkan anak dia dalam surah Luqman ayat nombor 13. Ayat 13. Allah Ta'ala nyatakan apa? Luqman ni, bila dia kata pada anak dia, kata apa? Rasulullah pun baca ayat. Rasulullah kata apa? Luqman kata pada anak dia, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kau sekutukan dengan Allah Ta'ala. Mana jangan buat penyekutuan terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inna syirka, sungguh syirik itu la zulmun azim, benar-benar zalim paling besar, zalim yang besar. Mana syirik itulah zalim yang besar. Jadi zalim dalam ayat Al-An'am 82 tu maksud dia apa? Syirik. Maksud dia alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Maksud dia adalah orang-orang yang beriman dan tak campur iman mereka dengan apa? Kezaliman. Ini kesyirikan. Bukannya kezaliman, zalim pukul orang, bukan zalim siapa, pasal dalam masalah tu ada taubat lagi. Syirik tak ada. Syirik tidak boleh.
Jadi tak langsung dalam dari konsep tadi, perkataan zalim itu nak faham, kita tak boleh pakai bahasa. Tak boleh pakai ni, kena pakai apa? Kena pakai, Rasulullah terang, para sahabat faham ikut Quran juga. Mana, okey, kalau kita tanya, mana para sahabat faham perkataan zalim itu dosa? Dalam doa Adam. Okey, dan Nabi pula terang pada para sahabat, maksud zalim itu adalah syirik. Kat mana? Dalam Quran juga. Faham tak? So, secara tak langsung kita kata itu panggil istilah syarak. Istilah syarak itu istilah syarak. So jangan kita skip, lompat Ini problem kita, masyarakat kita kadang-kadang bukan istilah syarak. Bukan, jauh lagi. Jauh tu, Israeliat terus. Itu sebab kenapa tak boleh. So macam tu sebab kenapa kisah iblis ini adalah malaikat. Satu dongeng yang tak boleh dipakai. Pasal salah faham berkenaan dengan ayat Quran. Salah faham tentang Al-Quran. Ini kita kata yang tersebar dalam masyarakat kita, tersebar macam tu. Semua orang lah faham. Boleh kata keseluruhan lah. Pasal pernah jadi kes benda ni dekat Sungai Pelong. Sungai Buloh kes Sungai Pelong. Dia ciri kes kawan saya, ada jemaah situ. Dia mesej saya satu hari Ramadan 2 tahun lepas. Dia kata, Ustaz, dia kata, ni orang masjid saya ni bertelagah. 3 tahun lepas. Bertelagah, dia kata. Kes apa, ada seorang ustaz datang mengajar, bagi tazkirah ketika Ramadan, sebut berkenaan dengan syaitan dan iblis dan sebagainya. Lalu lepas ustaz balik, orang kampung tu balah, pakcik-pakcik ni bertelagah. Seorang kata iblis ni malaikat, seorang kata iblis ni jin, seorang kata macam-macam lah. Duk bertelekak. Ni kita kata kalau bercanggahan orang yang alim, dan kita ikhtilafal ulama. Kalau kita belajar fiqh tu, saya di Yaman ni kan, bila para ulama, bila kita kata bahas tentang tajuk ni, para ulama akan kata apa? Okey, dalam perkara ni ada beberapa pendapat. Kalau Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman tentang perkara sekian, dan ikhtilafal ulama, para ulama bercanggahan tentang pendapat ini. Problem kita yang ni pakcik-pakcik tadi apa? Ikhtilafal juhala. Dia semua tak tahu, tak belajar bahasa Arab, tak belajar tafsir Quran, lepas tu bertelagah buat apa? Pasal tak ada kelayakan. Masa jangan kita kata contoh macam berkenaan masalah kereta. Kalau kereta tadi, kenapa mati? Semua bukan mekanik. Jangan bincanglah. Saya rasa minyak tak cukup. Tengok minyak ada. Saya rasa agaknya sekian. Everybody come up dengan pendapat masing-masing. Berdasar cerita-cerita. Beza dengan mekanik. Mekanik dia buka-buka, dia pegang-pegang, start balik. Sebab apa? Sebab dia tahu apa benda yang depan mata dia. Faham tak? Jadi macam penafsiran Al-Quran tentang benda-benda ghaib. Mana iblis ni ghaib. So jangan cari tafsiran dia daripada pendapat orang. Perlu kepada nas. So siapa-siapa bercakap berkenaan Al-Quran tanpa bukti, tanpa rujuk pada Quran-Quran, tanpa rujuk pada hadis Nabi, tanpa rujuk pada kata-kata para sahabat, orang tu berkebarangkalian besar dia salah. Kalau dia betul sekalipun, dalam Islam dia tetap salah. Pasal dalam hadis Sunan Tirmizi, Nabi kata apa? Man qala fil Quran bi ra'yihi, barang siapa bercakap mengenai Quran dari pendapat dia sendiri, faqad akhta'a, maka telah salah. Wa in asab, sekalipun dia betul. Even though dia betul, betul lah buka nanti, tak, sahabat pun kata sama. Tapi dia cakap berdasar pada pendapat dia telah salah. Jadi Ibnu Katsir ketika mukadimah tafsir dia pernah bincangkan tentang tajuk ni. Macam mana Nabi kata orang tu telah salah sekalipun dia betul, dia salah. Dia kata macam mana? Dia kata salah sebab apa? Sebab orang tu datang masuk satu masalah bukan dari pintunya. Bukan daripada pintu dia. Orang tak faham juga, dia pun terangkan. Dia kata macam ni, contoh dia dalam Al-Quran Karim surah An-Nur. Bila Allah terangkan berkenaan masalah orang-orang yang mendatangkan dengan pertuduhan kepada wanita tanpa saksi. Kan? Allah kata apa? Allah nyatakan fa illam ya'tu bisyuhada. Kalau mereka itu yang bawa yang tuduh-tuduh orang ni, tuduh perempuan ni, kata ini berzina ni sekian, fa illam ya'tu bisyuhada. Kalau mereka tak datang bawa saksi, fa ulaika, maka mereka itu. Bukan. Mereka tu walaupun dia betul, walaupun memang dia nampak orang tu berzina, even though memang dia nampak betul, faulaika, maka mereka itu indallah, di sisi Allah Ta'ala, humul kadhibun, mereka pembohong. Maksud dia, dengan tanpa bawa 4 saksi, kita tuduh orang, walaupun memang kita nampak, memang betul depan mata kita, kita tegur pula, kita oi, kan, kita tengok sebagainya kan. Orang dia kata sekian, saksi tak ada, kita seorang aja ada. Kita pergi mahkamah, kita bawa kes 4 saksi tak ada. Orang yang bawa 4 saksi macam ni, 4 saksi tak ada ni, di sisi Allah Ta'ala, walaupun dia betul, dia pembohong. Mana di sisi itu yang dimaksudkan oleh ayat berkenaan. Maksud dia walaupun dia betul nampak, dia dikira di sisi Allah Ta'ala pembohong. Sebab dia kena sebab dalam pelurutan. Maksud dia sebab apa? Walaupun dia betul, tapi dia tak ikut jalan sebenar, jalan cara pelaksanaan berkenaan, maka tak boleh. Macam juga penafsiran Quran.
Bila orang tu bercakap tentang Quran, dia pendapat dia sendiri. Dia baca, agaknya, saya rasa, lepas tu dia buka kamus, agaknya, saya rasa, maka dia telah salah. Walaupun dia betul. Walaupun dia betul, dia kira salah. Sebab apa? Sebab dia tidak mendatangi, dia tidak datang bermasalah tadi daripada pintunya. Contoh macam rumah, dia tepuk dinding. Kan orang ikut pintu kan? Dia ambil drill. Saya masuk juga ikut dinding. Tak boleh lah. Mana dia walaupun dia masuk sampai dalam ruang ni, dia masuk ruang ni. Tapi dia masuk ikut dinding, dia tepuk dinding. Pintu depan tu ada. Dia pecahkan dinding tepi ni. Dia masuk juga. Lepas tu Yayasan Ta'lim kata apa pada orang macam tu. Kan? Dia masuk juga. Dapat masuk, hadir kelas, tapi dia tepuk dinding. Hari besok dia tepuk sana pula. Hari ni tepuk sini. Mana boleh? Sebab kenapa boleh akad dengar berkenaan dengan tajuk Al-Quran Karim, bila kita kata apa kebiasaan kefahaman masyarakat kita, rejected. Selagi mana tak ada sandaran. Pasal kita dalam penafsiran Al-Quran kena balik pada sumber dia. Macam kalau orang belajar engineering, balik pada sumber dia. Hatta ketika belajar pun balik pada tempat dia. Pergi negeri-negeri seperti Jerman. Kan mana ada orang belajar engineering dekat contoh macam Kongo. Masuk isi mana? Kongo Republic kan, demokratik. Belajar apa? Engineering. Ada pun contoh macam orang tu belajar bahasa Inggeris kan, literature dan sebagainya kan, belajar berkenaan dengan Inggeris. Mana? Kat tanah Arab. Awak belajar mana? Kat universiti ulum teknologi. Oh bagus. Ambil apa? English education. Apa hal pula? Kan? Tak kenalah tempat dia. Bahkan kalau dia keluar situ pun masalah. Kan? Kita kata macam tu keadaan dia bila kita bukan dari sumbernya. Ustaz, kalau ustaz yang mengajar Quran, dia tak mesti macam ni. Kebanyakan pengetahuan kami adalah ustaz yang mengajar Quran. Bukan ustaz yang macam ustaz lebih detail dan detail. Itu kefahaman kita yang kita dapat. Itu sebab kenapa kita dalam tajuk ni, bila kita dah dapat macam ni, saya beritahu lah Kak, disiplin pembelajaran Al-Quran macam tu. Mana kena tahu penafsiran Quran macam ni cara dia. So kita kena ada self, orang kata improvement. Cara dia adalah start daripada hari ni, tak usah ikut macam tu lah. Kan, faham tak? Dia tak boleh kita kata kita let go. Kita kata pasal this knowledge is from the ustaz, so we can accept anything. Tak boleh. Pasal you can question everything actually. Walaupun dia ustaz Quran, pasal dalam bidang Al-Quran ni ada orang belajar qiraat saja. Ada orang belajar tarannum, baca sedap tapi tak faham apa benda dia baca. Kepanggil balik, baca apa benda? Awak baca apa ni? Entah, tak tahu. Tapi tarik sedap, dengar tu Allah kan. Gugur jantung kita dengar dia baca Quran. Tapi dia tak faham apa dia baca. Contoh macam pakcik dekat kampung-kampung kan, dia baca kitab berjanji tu, Al-Jannatu wa Na'imuha Sa'adul Iman. Actually baca tu sedap, dia tarik, dia ada 4 lagu dia. Jadi orang ulang-ulang belajar 4 lagu tu lah. Jadi bayangkan orang macam tu, kita kata kita terus terang dia baca, tak boleh. So dia tak boleh pakar. So sekarang ni bila kita belajar tafsir, dia bukan masalah makhraj huruf saja. Bukan berkenaan masalah apa orang kata panjang pendek dari segi tajwid atau dengung dan sebagainya. Dia lebih berkaitan dengan tajuk apa? Pengertian dan kehendak Allah Taala ke atas kita. Apa kamu perlu faham? Apa Allah Taala nak dari kita daripada pembelajaran tadi? Itu konsep sebenar tafsir. Mana tafsir ini supaya kita dapat laksanakan kehendak Allah Taala pada kita, dan hatta supaya apa? Direalisasikan apa? Hudan lil muttaqin itu. Petunjuk. Dia bukan petunjuk tadi macam kita gantung je di petunjuk. Kenapa kita tak pernah sesat? Sebab saya gantung ayat sekian. Tak ada. Bila kita start tukar dan diri kita, Al-Quran kata macam ni, kita kata macam ni. Kita kena ikut Al-Quran punya arahan. So di situ akan membaikkan diri kita. Baik. Dia mengajarkan mereka bagaimana mereka dapat memelihara diri mereka, harta mereka dan juga keturunan mereka daripada kejahatan iblis. Telah datang lebih daripada satu ayat yang mengajarkan mereka memohon perlindungan daripadanya, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam Quran Karim. Dan actually dalam Quran, kita ambil ringkas, dia ada 4 ayat berkenaan dengan isti'adzah. 4 ayat. Allah Ta'ala arahkan manusia ni supaya ista'iz billah, ista'iz billah, dan ataupun sebutlah a'udzubillah ni dalam 4 ayat. 4 ayat. 4 ayat berkenaan macam dalam contoh yang itulah. 1 surah Araf ayat 200. Lepas tu Al-Mu'minun 96 98. Dan juga ayat yang ketiga 34 36 Fusilat. Tu dekat situ. Terjemahan tu dah ada. Tak salin dah. Okey, cuma tengok kat situ je. Dan An-Nahl 98 sampai 100. Okey. 4 ayat berkenaan yang berkaitan baca Quran. An-Nahl 98 100. Itu yang Allah Taala kata, wa idza qara'tal Quran, bila kau nak baca Quran, fasta'iz billah. Itu satu yang dalam berkenaan dengan tajuk pembacaan Al-Quran. Tapi yang 3 ke atas tadi, 3 ke atas, An-Nahl, Al-Mu'minun, Fussilat dan juga Al-A'raf. Okey. 3 ayat tadi. Ni yang di situ tak apa, terjemahan dia baca sendiri. Dalam 3 ayat berkenaan sebenarnya semua sekali berkaitan dengan tajuk bab muamalah.
Sebenarnya kalau saya baca ayat berkenaan kan, ayat Al-A'raf, ayat Mukminun surah 6 surah 8 tu, dan juga surah Fussilat 34 36 tu, semua berkaitan dengan tajuk apa? Allah Taala arahkan Rasulullah SAW buat baik pada umat jahat. Umat jahat pada Muhammad kan. Orang kata macam-macam. Allah Taala kata apa? Idfa' billati ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Better. Jangan jadi macam dorang. Dorang buat buruk pada kau, kau buruk balik. Tak, jangan buat buruk balik. Bahkan balas dengan yang baik. Betul Allah Taala kata apa? Kalau syaitan datang kacau ke dan sebagainya, maka fasta'iz billah. Pasal berat. Berat. Untuk buat benda ni adalah berat. Buat baik pada orang buat jahat pada kita, benda ni adalah berat. Jadi dalam ketika waktu berkenaan, syaitan pasti akan datang. Maka minta perlindungan dengan Allah Ta'ala. Okey, jadi Allah Ta'ala arahkan macam tu. Dan 3 ayat berkenaan, kalau saya baca semua kisah tadi, 3 ayat itu Al-A'raf, Mukminun dan juga Fussilat, 3 tu kaitan dengan tajuk masalah muamalah ni. Yang 98 ayat surah An-Nahlu saja berkaitan a'udzubillah dalam baca Quran. 3 ni kaitan muamalah. So Ibnu Katsir ketika dibahaskan 4 tajuk ayat ni, dia kata apa? Dia kata tak ada ayat lain dalam Quran berkenaan dengan tajuk isti'adzah ni melainkan ini saja. Ini je ayat datang. Dan daripada ayat ini dia kata apa? Dapat dilihat bahawa dalam Islam ataupun apa yang diajar kepada Rasulullah SAW bahawa syaitan manusia Allah Ta'ala suruh kita buat baik lagi. Kan yang orang kafir kata Muhammad kita sekian, Allah Ta'ala kata idfa' billati ahsan. Balaslah lebih baik pada orang yang kata pada engkau, orang yang cakap pada engkau, balas lebih baik. Balas lebih baik daripada apa yang dia buat. Mana bukan maksud dia lagi teruk. Maksud dia better. Don't be a better person than them. Be a better person than those yang mengatakan benda berkenaan. Pasal ketika nak buat benda ni, okey, tapi kita perhatikan yang cakap benda buruk-buruk pada Rasulullah siapa? Munafik, musyrik, kafir dan ahli kitab dan sebagainya. Tapi Allah Taala suruh Rasulullah buat apa? Buat baik. Okey. Dorang ni dalam ramai tadi confirm syaitan ada. Maksudnya orang yang degil tak dengan cakap mati dan kafir ramai kan? Ramai. Ahli kitabnya, orang musyrik dan sebagainya, kan ramai di kalangan mereka ni yang mati dan kufur. Yang orang tu confirm bila kita gelar tu syaitan lah tu. Ada gelaran itu syaitan. Mana orang yang tak nak beriman sampai mati. Syaitan. Tapi Allah Ta'ala suruh Nabi buat apa? Buat baik, balas baik. Balas baik. Atau contoh kita kata apa? Dalam ayat yang Al-Mu'minun, Al-Fussilat tu kan Allah Ta'ala kata wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Dan tak sama kebaikan itu dan dengan keburukan. Kebaikan tak sama. Idfa' billati ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Manakala kamu buat macam ni, hai Muhammad, kamu balas yang lebih baik pada yang jahat tu, fa idzal ladzi bainaka bainahu adawah. Tiba-tiba orang di antara engkau dengan dia ni ada permusuhan, ka'annahu waliyun hamid. Tiba dia jadi pelindung kau yang paling penyayang. Dia akan sayang kau. Mana orang tu kan, kita selamatkan dia, kita tolong dia, tiba-tiba dia musuh kita, dia akan sayang pada kita. Dia tak kata lepas tu, wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru. Dan tidak boleh menerima benda ni kecuali orang yang sabar saja. Mana buat benda ni payah. Kan orang buat jahat kita kan, orang orang buat sikit je parking kereta depan rumah kita, masuk sikit kita bising, macam-macam lah. Kucing dia berak dalam rumah kita kan, dia boleh kucing, kita tak boleh kucing datang berak kat tempat kita. Apa lagi kita pun tengok dia je menyampah, dia buat tak tahu pula, in the end gaduh kan, gaduh dan sebagainya kan. Tapi Allah Ta'ala suruh kita balas baik. Jadi itu dalam kejiranan, itu Muslim. Rasulullah ni dengan orang kafir, Allah Ta'ala kata wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru, dan tak boleh menerima perkara ni, tak boleh buat benda kecuali orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hazin azim, dan tak boleh menerima perkara ni kecuali orang-orang yang mempunyai habuan yang besar. Itu ganjaran pahala Allah Taala besar, orang tu saja boleh buat. Orang yang ada Allah Taala berikan mereka ni kemampuan, dia boleh buat. Allah kata apa? Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun, dan jika membisikkan kepada engkau daripada syaitan ni satu bisikan, mana kau nak buat baik ni, syaitan datang bisikkan, fasta'iz billah, minta perlindungan dengan Allah Taala, innahu was-samiul alim, dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nampak? Dalam tajuk ni tu Ibnu Katsir kata 3 ayat yang awal tu semua macam tu maksud dia. Mana balas baik pada benda buruk orang buat, dan hasil dia maksud dia apa? Orang yang kafir ni ataupun musyrik dan sebagainya, kita masih ada diplomasi. Boleh berurus niaga, boleh tolak ansur. Tapi syaitan jin, syaitan jin tak usah tolak ansur. Maksud dia jangan lawan sendiri satu, tapi apa? Kena minta perlindungan Allah Taala direct. Jangan lawan dengan diri sendiri, minta terus pada Allah Taala. Kalau orang try lawan sendiri, senaman, lompat-lompat dan sebagainya, kemudian kan di senaman, kenapa bumping ni? Nak lawan setan. Nak bangun malam ni dia kacau, aku nak tumbuk dia. Tak guna. Asah parang. Kan? Asah parang. Gantung benda. Syaitan tak lari. Sebab apa? Syaitan ni Allah Ta'ala letakkan satu benda kerana dia gaib. Nak minta perlindungan pun dengan Allah Ta'ala je. Jangan minta dengan yang lain.
Syaitan ni nafsu tu apa related? Nafsu kita, syaitan besarkan, apikan keinginan kita. Kita macam sekian, kita nampak benda kita terdetik macam sekian. Kalau kita isti'adzah dan kita ni, dia akan stop, dia akan lari. Tapi kalau kita isti'adzah, tak sedar diri kita, maka dia akan tarik kita punya keinginan tadi, bawa sampai kita langgar benda haram. Macam kita nampak contoh, macam nampak kan, pergi ke pasar raya tengok ada handphone baru, macam naklah kan, kita terlintas nampak ni. Okey, tapi kalau kita layan, syaitan kita tak ni, kita lepaskan, syaitan pun datang bisikkan. Kalau minggu ni kalau dapat songlap duit sikit pun daripada petty cash ni, boleh lari juga dapat duit, boleh beli telefon baru. Dia start datang suara berkenaan, kita layan dan sebagainya. Nafsu tadi, dia, keinginan tak salah. Kan keinginan tak salah. Orang tu ada desire tak salah. Kan? Tapi bila dia biarkan desire dia tadi lepas, syaitan terheret, itu masalah dia. Jadi masalahnya syaitan, dalam masalah muamalah kita ni, dengan syaitan manusia, diplomasi. Syaitan jin, ya Allah, minta pertolongan Allah Ta'ala. Dan mungkin nafsu jiwa kita sendiri pun, kita kata pun kita tak kemampuan direct. Itu kita minta Nabi ajar daripada kita doa. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, datanglah pada diriku ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Engkau, dan bersihkanlah ia, engkau sebaik-baik yang membersihkan jiwa ini. Anta waliha wa maulaha, engkau lah tuan dia dan engkau adalah pelindung dia. Doa tu tak apa kemudian. Biasa ni dalam buku doa tu ada. Dalam buku doa yang apa kita edal kat sini ada. So dalam doa berkenaan diri kita. Memang kita kata kemampuan kawal diri tak ada, tapi minta pertolongan Allah Taala juga. Jangan try lawan dengan macam buat meditasi kan. Macam kan macam apa bangsa-bangsa bukan Islam. Tak ada, jangan buat. Jangan perasan. Jangan over confident. Kita boleh lawan syaitan dengan cara berkenaan. Untuk benda zahir, syaitan kita depan mata kita, orang bukan Islam, diplomasi tak ada masalah. Syaitan jin tak nampak, direct pada Allah Ta'ala. Direct pada Allah Ta'ala, jangan lawan dengan diri sendiri. Nampak? So konsep dia kebaca ayat tu balik, kita akan faham bahawa memang Allah Ta'ala suruh diplomasi dengan jin, syaitan manusia. Syaitan jin, kita disuruh supaya apa? Fasta'iz billah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Direct. Jangan kita lawan dengan diri kita sendiri. Okey? Faham Okey, berhenti kat sini insya-Allah. Tanya lagi satu, Ustaz. Kalau kita semayang tu, kalau kita tak khusyuk tu, Ustaz. Ada tu kat situ. Ada kat situ hadis dia. Saya nak sikit ilmu. Kalau kita semayang tu memang masa tu kita, walaupun kita rasa kita nak khusyuk, tapi kita tak khusyuk juga, Ustaz. Datang. Itu sebab kita kata isti'adzah. Itu isti'adzah. Itu sebab kenapa kita kata ada isti'adzah. Itu dalam hadis yang kita akan baca nanti. Dalam kat situ kan. Macam contoh macam salah seorang sahabat Nabi bernama Osman bin Abil As. Dia semayang. Dia kata apa? Dia kata ya Rasulullah, dia kata semua syaitan telah sekat di antara aku dengan di bawah tu. Dia kata syaitan telah sekat di antara aku dengan solatku dan bacaanku. Okey. Lalu dia kata Rasulullah, macam mana nak buat ni? Aku solat tapi syaitan kacau. Mana bacaan aku salah. Kemudian aku punya ingatan hilang. Lepas tu nak buat macam mana? Rasulullah kata pada dia, faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah ada pada dia, Rasulullah kata apa? Zaka syaitan, itu adalah syaitan. Yuqalahu khanzab. Itu syaitan yang bernama khanzab atau khinzib. Khinzib atau khanzab. Fa idza ahsastahu, bila kau rasakan dia datang, fata'awwadz billah minhu. Maka minta perlindungan Allah Taala daripadanya. Sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebut. Itu watfil, dan juga embuslah an yasarika salasan, pada sebelah kiri kau 3 kali. Kalau tak 3 kali. Bukannya dia. Okey, itu tak apalah, itu kita akan belajar kemudian. Tapi tajuk dia sekarang ni pun sama juga. Jangan lawan dengan diri sendiri. Pasal anda tidak mempunyai keupayaan besar untuk syaitan. Jadi jangan kita bayangkan Mekah, bayang Kaabah, bayang cahaya. Salah. Pasal kita kata dan Allah Ta'ala kata minta perlindungan Allah Ta'ala daripada syaitan berkenaan. Minta perlindungan lah. Yang pergi lawan sendiri buat apa? Tak boleh lawan dengan sendiri. Kena minta perlindungan Allah Ta'ala, baru kita selamat. Maka kalau dalam semayang ada gangguan datang, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu je dalam bacaan kalau kita buat. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir. Mengaji pun Ustaz, walaupun kita mengaji pun kita, itu sebab kenapa cakap, belum baca lepas, tapi kita fikir boleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Isti'adzah. Walaupun kita kena baca. Dia berhenti kejap, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berhenti kejap, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jelas Okey. Okey, ingat berhenti kita stop dulu. Okey, wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahi alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.